السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat pada pagi ini menyambung balik pengajian juga bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada hadis yang ke-9, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang telah kita baca, kemudian kita akan tambahkan sedikit apa yang telah disebut oleh para ulama berhubung dengan hadis ini. Hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu an qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca minggu lepas, hadis muka surat 241, hadis ke-9. Tapi kita tambah ringkas ataupun huraian daripada hadis tersebut. Daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qal, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-an yus'al. Itu hadis yang telah kita baca pada kuliah yang lepas. Daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an, katanya, Sayyidina Uthman ni kita semua maklum tentang riwayat hidup dia, salah seorang daripada khalifah khulafa yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kali berkahwin dengan anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga menyaksikan bagaimana Uthman ibn Affan radhiyallahu an telah menginfakkan dan telah mewakafkan hartanya untuk umat Islam. Dan apabila kita membaca tentang pengakhiran hidup beliau telah mengakhiri kehidupannya dengan suatu pengakhiran yang sangat baik. Beliau mati dibunuh oleh pemberontak yang masuk ke dalam rumahnya ketika beliau memegang jawatan khalifah. Sebelum daripada itu berlakunya fitnah, yang mana kita tahu pembunuhan Uthman menyebabkan umat Islam sehingga ke hari ini tidak berada di dalam keadaan yang tenang dan bersatu padu. Pintu fitnah itu terbuka apabila terbunuhnya Uthman. Munculnya golongan Khawarij yang mengangkat pedang menentang pemerintah ketika itu. Kita juga tahu apabila terbunuhnya Uthman, naiknya Ali radhiyallahu an bertembung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berlaku beberapa siri peperangan sesama umat Islam, antaranya peperangan di antara Uthman dengan Aisyah radhiyallahu an dalam peperangan Jamal. Kemudian berlakunya peperangan di antara Ali dengan pertembungan Ali dengan Aisyah dalam peperangan Jamal. Kemudian pertembungan Ali dengan Muawiyah di dalam peperangan Siffin, sehingga Ali akhirnya terkorban, dibunuh. Kemudian naiknya Al-Hasan bin Ali
anak kepada Sayyidina Ali, dan menyerahkan tampuk pemerintahan khalifah itu kepada Muawiyah. Apabila Al-Hasan menyerahkan jawatan khalifah, Al-Hasan ni cucu Nabi, anak Sayyidina Ali, diserahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah, dan naiklah Muawiyah menjadi khalifah. Dan apa yang kita lihat, berlakulah Bani Umayyah, Abbasiyah, dan sehinggalah kepada Turki Uthmaniyah, dan banyaklah kan sebelum daripada itu. Pemerintahan umat Islam bermula daripada pembunuhan Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kita tengok apa yang kata dalam hadis Uthman ibn Affan ni. Dia kata Nabi SAW ni sebagai ulangan, idza faragha min dafnil mayyit, apabila Nabi SAW selesai mengebumikan mayat, dafnil mayyit, waqafa alaih, Nabi berdiri di samping kubur tersebut. Faqal, lalu Nabi berkata kepada yang hadir, yang menyaksikan pengebumian tersebut, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun, mintalah ampun untuk saudara kamu. Hadirin mukminin, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, benda yang paling kita harapkan di hujung-hujung usia kita ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang lebih besar dan lebih penting yang paling kita harapkan dalam keadaan kita nak mengakhiri kehidupan ini, melainkan Allah mengampunkan kita. Sebab itu, di antara zikir yang paling banyak kerap diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang istighfarnya 100 kali setiap hari. Nabi seseorang yang telah diampunkan dosanya, apa yang lalu dan apa yang akan datang, maksum daripada silap dan salah, maksum daripada melakukan dosa. Apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi diampunkan oleh Allah. Tetapi Nabi menunjukkan satu contoh kepada umatnya, banyakkan istighfar. Bahkan apabila kita selesai daripada salat, apabila imam memberi salam, Nabi mengajar kita untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di kalangan para ulama ada perbincangan kenapa Nabi SAW mengajar kita untuk istighfar selepas daripada salat, sedangkan kita tak melakukan dosa. Kita baru sahaja menyelesaikan ibadah, kita baru sahaja menyelesaikan salat, mengakhiri salat, tetapi kita tutup atau kita akhiri salat itu dengan kita istighfar kepada Allah. Kerana kata para ulama, sepanjang kita mendirikan salat, sepanjang kita mendirikan sembahyang tersebut, di sana ada kekurangan, kelemahan, kesilapan, ketergelinciran yang kita lakukan di dalam salat. Ketengah kita duduk sembahyang tu ada beberapa perkara yang mungkin kita melanggar atau kurang, kita bermain-main dengan salat kita. Maka Nabi mengajar kita untuk beristighfar, memohon keampunan sekiranya salat yang kita lakukan itu ada kekurangannya di sisi Allah, ada kelemahannya di sisi Allah. Maka kita mulakan dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini juga yang diajar oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para nabi apabila mereka melakukan sesuatu perkara kesilapan dan keterlanjuran, mereka akan balik beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca oleh Adam alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca oleh Yunus alaihi salam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka sering mengungkapkan istighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah. Manusia yang tidak memohon ampun ada satu perasaan istikbar, sombong, angkuh, bongkak, takabur, arrogant,
belagak kerana dia merasakan diri dia tidak berhajat kepada keampunan Allah. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi Nuh alaihi salam dia sebut kepada umat dia, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun. Sebab itu hadirin mukminin, apabila Nabi memberikan pesanan wasiat kepada orang yang hadir, perkara yang paling diharapkan ataupun perkara yang paling besar yang membantu seorang yang sudah meninggal, yang berada di dalam kuburnya, ialah keampunan Allah. Keampunan Allah. Sebab itu ketika kita melihat ada di kalangan saudara-saudara kita ataupun orang yang kita kenal nazar dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan dia lorat lah orang utara kata, dia nak mati ni, kita yang duduk di sekeliling dia, di sekitar dia, suruh dia istighfar. Di samping kita ajar syahadah, suruh dia minta ampun kepada Allah dan suruh dia bersangka baik kepada Allah. Dalam satu hadis, Nabi SAW pergi melawat seorang lelaki yang sedang sakit nazar. Kemudian Nabi tanya kepada dia, dalam keadaan kau sakit ni, dalam keadaan kau nazar ni, apa yang kau fikirkan? Apa yang bermain di dalam fikiran kau? Lalu dia jawab, dia kata, dalam keadaan sekarang ni, yang pertama, aku takut Allah Azza wa Jal akan mengazab aku di atas dosa-dosa yang aku lakukan. Di antara perkara yang bermain di dalam fikiran manusia, fikiran orang yang berada di hujung-hujung usia dia, yang dia sudah mengetahui dan dapat merasakan bahawa itu ialah saat dan detik terakhir kehidupan dia. Segala apa yang dia miliki akan dia tinggalkan. Ketika itu apa yang dia fikirkan? Tuan-tuan, sekiranya kita berada dalam situasi dan keadaan itu, tentulah kita akan rasa bimbang apa yang Tuhan akan lakukan dan ambil tindakan di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kesemuanya akan diadili oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, dan tentulah dia tidak akan selamat daripada balasan Allah. Jadi kita rasa takut. Dia bagi tahu dekat Nabi SAW, dia takut. Dia takut Allah akan ambil tindakan pada dia. Dia takut Allah akan azab dia di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nabi kata, apa lagi yang kau fikirkan? Aku harap Allah mengampunkan dosa-dosa aku, dan aku rasa, aku yakin Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa aku. Dia mengharapkan Allah memaafkan dia. Pertama, dia takut dosa dia dihukum. Yang kedua, dia harapkan Allah ampun dosa-dosa dia. Kata Nabi SAW, mana-mana orang yang berada di dalam keadaan yang nazar, dalam keadaan yang sudah hampir kepada kematian, dan dia mempunyai dua perasaan ini. Satu, dia takutkan apa yang Tuhan akan lakukan kepada dia selepas daripada dia mati. Yang kedua, dia mengharapkan keampunan, dan dia mengharapkan Tuhan rahmat, belah kesian kepada dia selepas dia mati. Kata Nabi, mana-mana manusia yang mempunyai dua sangkaan ini, dua perasaan ini, dua perkara ini, harapan ini, maka Allah akan memberikan kedua-duanya. Yang pertama, Allah akan mengamankan dia daripada apa yang dia takut. Setiap orang yang ketika dia nak mati, dia takut kepada azab Allah, dia takut kepada seksaan Allah, dia takut kepada hukuman Allah, Nabi kata Allah akan menyelamatkan dia daripada apa yang dia takut. Yang kedua, kata Nabi, sesiapa yang ketika mana dia nak mati tu, dia mempunyai harapan dan sangkaan baik kepada Tuhan, bahawa Tuhan akan ampun dosa dia. Sebanyak manapun yang dia lakukan, besar manapun dosa yang dia buat, Tuhan akan ampun dosa tu, Tuhan akan terima taubat dia. Maka kata Nabi, Allah akan bagi apa yang dia minta dan dia harapkan. Maka Nabi sebut pada lelaki itu, apa yang kau takutkan Allah telah beri keselamatan, dan apa yang kau harapkan Allah telah bagi. Sebab itu bila kita berada dalam keadaan pertarungan akhir, pertembungan antara hidup dan mati, dan sudah hampir kepada pengakhiran hidup ini, tuan-tuan,
cuba lahirkan, hadirkan dalam diri kita satu, sangkaan baik Tuhan akan ampun dosa kita. Yang kedua, Tuhan akan selamatkan kita daripada hukuman dunia dan akhirat. Kemudian hadirin mukminin, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Sebab itu kalau kita tengok dalam muka surat yang belakang tu, dalam muka surat yang belakang tu ada dia sebut bagaimana diajar doa yang disebut di dalam Al-Quran pada ayat surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Tengok, ini doa yang Quran ajar dan kita pun baca di dalam salat jenazah kita, kan? Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, alladzina sabaquna, yaitu mereka yang telah mendahului kami, yakni yang mereka yang telah mati. Sabaquna, mereka yang mendahului kami, artinya yang telah mati. Kita minta ampun kepada mereka yang telah mati lebih awal daripada kita. Bil iman, mereka telah mendahului kami dalam keadaan mereka meninggal dunia sebagai seorang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, dengki, ghillan, dengki, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha merahmati, belas kasihan. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Dan juga kalau kita tengok di dalam hadis yang di belakang tu, dia bawa terdapat beberapa riwayat doa yang dibaca oleh para sahabat kepada mayat selepas dikebumikan. Yang ni doa-doa yang tuan-tuan boleh baca lepas daripada tanam mayat. Lepas daripada kebumi mayat, tuan-tuan boleh angkat tangan doa. Boleh angkat tangan boleh, tuan-tuan tak angkat tangan boleh. Yang ni sunat. Tuan-tuan nak angkat tangan kan macam tadi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tuan-tuan boleh baca. Satu lagi dia bawa riwayat daripada Abdullah bin Abi Bakar, qal kana Anas bin Malik idza sawwiya 'ala al-mayyit qabrahu qama 'alayh. Yang ni perbuatan Anas bin Malik. Anas bin Malik, kana Anas bin Malik, kana adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, idza sawwiya 'ala al-mayyit, apabila telah selesai, sawiya telah sama. Sawiya ni macam kita imam dia sebut, sawu sufufakum, rapatkan, samakan, luruskan, sawu, samakan, samakan. Apabila telah diratakan, suwiya diratakan, mayat tersebut maknanya telah selesai ditanam. Qama alaih, Anas bin Malik, khadim Nabi SAW ni, khadam Nabi ni, dia pergi berdiri, Allahumma abduka. Ni kita boleh baca, tuan-tuan semua boleh baca, Allahumma abduka. Baca di tepi kubur tu, Allahumma abduka rudda ilaika, ya Allah ya Tuhan kami, ini adalah hamba engkau. Rudda ilaik, kami kembalikan dia kepada engkau. Tengok dia punya ayat susunan tu cantik. Allahumma abduka rudda ilaik, ya Allah, ini adalah hamba engkau, milik engkau. Rudda ilaik, kami kembalikan dia kepada engkau.
Sebab itu bila kita mati, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa-doa Nabi, doa-doa sahabat ni bahasa dia dalam, halus. Allahumma abduka rudda ilaik. Ya Allah, kami serahkan dia balik kepada Engkau. Far'af bihi warhamhu, maka Engkau ampunkanlah dia dan Engkau rahmatlah dia. Kami serahkan dia balik kepada Engkau, ya Allah. Kami minta far'af bihi warhamhu, Engkau ampunkan dia dan Engkau kesian belahlah pada dia. Allahumma jafil arda an jambahi waftah abwab as-sama' li ruhihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah lambungnya dari tanah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk rohnya. Artinya luaskanlah kuburnya dan bukalah pintu langit. Pasal apa dia sebut buka pintu langit? Kerana apabila matinya seseorang ni, jasad dia dikebumikan, dikubur, ruh dia dibawa naik ke langit. Ruh dia dibawa naik ke langit. Dan bagi roh yang beriman, apabila sampai di langit yang pertama, ditanya siapakah roh ini, disebut dengan namanya yang baik, disebut dengan panggilannya yang baik, maka malaikat kata, ya, kami kenal dia, dia orang saleh. Naik ke langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga, hingga langit yang ketujuh. Tapi apabila datang roh yang jahat, roh yang kufur, roh yang fajir, fasik, langit yang pertama sekali Tuhan dah tahan dah, tak naik, busuk. Malaikat tanya, roh siapa yang busuk ni? Busuk memenuhi langit, keseluruhan langit bau busuk mayat tu. Malaikat tanya, mayat siapa ni? Roh siapa ni? Dia sebut dengan nama yang paling buruk, panggilan yang paling buruk. Malaikat tak buka, tak naik ke langit. Berseru seruan di atas, daripada tanah kami ciptakan mereka, kepada tanah kami kembali. Dilempar daripada langit tu turun ke tanah, dan namanya ditulis di dalam sijil. Jadi sebab itu dalam doa yang dibaca oleh Anas ni, waftah abwabas sama' li ruhihi, ya Allah, Engkau bukakanlah pintu-pintu langit untuk rohnya masuk, naik. Wa taqabbalahu minka biqabulin hasanin, dan Engkau terimalah apa sahaja yang dia lakukan dengan penerimaan yang baik di sisimu. Allahumma in kana, nampak? Anas kata, Allahumma in kana muhsinan fadha'if lahu fi ihsanih. Jika dia ini, pasal apa Anas kata in kana muhsinan? Jika dia daripada kalangan hamba-Mu yang melakukan kebaikan. Kerana kita tak tahu hakikat manusia di sisi Tuhan. Sebab itu kita tak boleh jazam, kita tak boleh putus, kita tak boleh confirm, kita tak boleh kata, ya Allah, ini adalah hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang saleh. Kita kata in kana muhsinan, ya Allah, jika dia hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang baik, fadha'if, maka Kau tambahkanlah kebaikan untuk dia. Maka kita serahkan, sebab yang kita nampak dalam kehidupan tu zahir. Zahirnya dia orang bagus, zahirnya dia orang saleh, zahirnya dia orang semayang, dia orang salat, dia orang puasa, ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran. Itu pada zahirnya, hakikatnya kita tak tahu. Sebab itu bila satu orang mati, kita tak boleh putus jazam, dia ni ustaz syurga, dia ni ustaz neraka. Kita tak tahu. Sebab itu dalam hadis Bukhari yang kita duk baca selalu tu,
masuknya satu orang ke dalam neraka kerana apa? Kerana dia telah menentukan syurga dan neraka pada orang lain. Kan? Yang tuan-tuan selalu dengar hadis yang kita kerap baca untuk mengingatkan diri kita, jangan takabur, jangan sombong, jangan gurur dengan amalan yang kita lakukan. Jangan berasa kita bagus, jangan berasa kita hebat. Setengah orang dia berasa apa yang dia lakukan tu banyak dan diterima di sisi Allah. Dalam hadis tersebut Nabi kata ada dua orang laki-laki kan, seorang yang melakukan amalan kebaikan, seorang lagi melakukan kejahatan. Kemudian dia kata kepada orang yang melakukan kejahatan tu, aksir. Dia kata cukuplah hang duk buat jahat ni, berhentilah. Kan? Cukuplah hang duk buat dosa ni, berhentilah. Dia teguklah. Lepas tu kawan tu kata itu urusan hang, jangan duk sibuk urusan aku. Hang nak buat baik ni urusan aku, hidup aku. Kubur masing-masing. Lebih kurang macam tu lah. Kawan ni angin, marah. Kan? Dia rasa geram. Allah tak akan ampun dosa hang. Kalau hang mati, hang masuk neraka dengan perangai hang ni. Bila dia mati tuan-tuan, yang jahat tu masuk syurga, yang baik tu masuk neraka. Kerana dia telah mendahului Allah di dalam hal yang hak mutlak. Sisi keputusan itu milik Allah. Nampak? Sebab itu Allahumma in kana muhsinan, jika lelaki ini, roh ini, si mati ini baik, maka kau tambahkanlah pahala di sisinya. Fazidhu fi ihsan. Kemudian kita minta apa? Wa in kana musian. Jangan pula tuan-tuan silap. Ya Allah, jika dia orang yang baik, dia orang yang saleh, tambahkanlah pahala. Jika dia orang yang jahat, kau hukumlah bagi padan patut. Janganlah pula azab dia bagi dia padan sikit kan. Dunia dulu ketegang sangat. Wa in kana musian fatajawaz an. Jika dia orang yang musian, jahat, engkau ampunkan dia, kau selamatkan dia, kau lepaskan dia daripada azab. Pendek doa ni. Kalau tak boleh yang Arab ni, kita baca yang Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu, kami kembalikan dia kepada Engkau. Rahmati dia, kesian dekat dia, ampun dosa dia. Jika dia orang baik, kau terimalah amalan dia, bukalah pintu langit untuk roh dia naik. Dan jika dia melakukan kebaikan, tambahkanlah pahala untuk dia. Tapi jika dia orang yang jahat dan melakukan dosa, dengan segala sifat yang kau ada, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Ya Rahman, Ya Ghaffar, engkau ampunkanlah dosa dia. Tuan-tuan, ini benda yang lebih besar daripada duk buat kubur habis puluh-puluh ribu, duk hias kubur habis beratus-ratus ringgit, duk pacak batu nisan mahal-mahal tu. Semua itu tidak memberi manfaat pada si mati. Doa yang dibaca dengan ikhlas ini yang menyelamatkan si mati. Kenduri 7 hari 8 hari tu, jamu orang 3-4 hari tu, baca ni tu, semua itu tidak ada manfaatnya. Kerana tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Doa yang diajar, Nabi kata istaghfiru. Anas baca doa ni. Dalam riwayat yang lain daripada Umair bin Sa'id, dia kata apa? Sallaitu ma'a Ali ala Yazid al-Mukaffaf fakabbara alaihi arba'an thumma masya hatta atahu faqal. Dia kata aku ni, Umair bin Sa'id kata, satu hari sallaitu ma'a Ali, aku telah salat bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ke atas jenazah Yazid bin al-Mukaffaf. Fakabbara alaihi arba'an. Ali telah takbir 4 kali takbir. Fakabbara alaihi arba'an. Ali telah takbir 4 kali takbir. Thumma masya hatta atah. Kemudian dia berjalan pergi ke mayat di tanah perkuburan. Artinya dia mengiringi jenazah, bukan setakat semayang ya. Dia ikut pergi ke kubur. Ini sunnah, ikut pergi ke kubur. Kemudian bila sampai, dia baca doa. Ali baca Allahumma abduka wa ibnu abdika nazala bikal yawm faghfir lahu zambahu. Kata Ali, Allahumma abduka, ya Allah, ini hamba engkau. Ali kata Allahumma,
abduka wa ibnu abdika. Ya Allah, ini adalah hamba engkau, anak kepada anak hamba engkau, anak kepada hamba engkau. Ini adalah hamba engkau, mak ayah dia juga hamba engkau. Nazala bikal yaum, hari ini dia telah pergi menghadap engkau. Faghfir lahu zambahu, ya Allah, ampunkan dosa dia pada hari dia pergi menghadap engkau. Wa wassi' alaihi mudkhalahu, luaskan pintu kuburnya. Fa inna la na'lamu illa khair, sesungguhnya kami tidaklah mengenalinya. Nampak? Fa inna la na'lamu illa khaira, tidaklah kami mengetahui dan tidaklah kami mengenali dia melainkan dia orang yang baik. Wa anta a'lam bihi, tetapi engkau lebih mengetahui hakikat diri dia. Boleh tak kita puji si mati? Puji di atas benda yang betul, sunnah. Sebab itu lalu satu jenazah depan Nabi, sahabat puji, dia orang bagus, dia orang saleh, dia orang baik, dia orang semayang apa semua. Nabi kata wajaba, 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 wajib, wajib, wajib. Sahabat kata wajib apa? Mana-mana jenazah yang disaksikan kebaikannya oleh manusia. 3 orang dalam sebahagian hadis kita, sebahagian riwayat kita 3 orang. Mana-mana orang yang disaksikan kebaikan, mai 1 orang, dia ni orang soleh, mai 1 orang, dia ni orang mudah kira, mai 1 orang, dia ni jenis orang tak cakap benda tak elok. 3 orang, lebih daripada 3 lebih ya. Nabi kata wajib. Sahabat tanya wajib apa? Syurga. Lalu pula satu jenazah lain, orang kata tak elok, dia ni memang tak bagus, dia ni memang tak semayang, dia ni tak mengaji, dia ni punya hutang tak bayar, macam-macam lah orang kata. Wajibah, wajibah, wajib. Nabi kata, orang sahabat tanya wajib apa? Wajib neraka. Mana-mana orang yang disaksikan keburukan dia oleh penduduk bumi, mana-mana orang yang disaksikan kejahatan dia, orang sebut tentang kejahatan dia, maka dia wajib masuk neraka. Nabi kata antum syuhada, kamu ialah saksi Allah di bumi. Pasal itu kita sebut kita fa inna la na'lam, kami tak tahu dia ni melainkan dia orang yang baik. Artinya takat yang kita tahu dia orang bagus. Tu Imam Mahdi contoh bagus dia, Allah bagus tu imam, orang saleh, orang baik. 3-4 orang kata orang saleh, orang baik. Kita berkata ya Allah, inilah hamba engkau, anak kepada hamba engkau. Hari ini kami serahkan dia balik kepada engkau. Putus urusan dia dengan kami, rahmatlah dia, luaskan kubur dia, dan kami menjadi saksi bahawa dia orang yang saleh, dan engkau mengetahui hakikat kehidupan dia. Manusia ada sisi di hadapan orang, ada sisi di sebalik orang. Pasal itu Allah tutup aib kita. Buruk kita bukan tak ada, bukan kerana kita ni duduk depan orang tu kerana baik, tapi kerana kita selalu baca doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma astur aurati. Kan setiap pagi lepas pada sembahyang subuh kita baca kan, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib aku. Sebelum kita keluar rumah, sebelum kita nak keluar pagi, sebelum kita nak keluar pergi kerja, sebelum kita nak keluar buat urusan kehidupan, Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aib aku, supaya bila aku keluar dalam keadaan orang tak nampak aib aku. Wa amin rawati, dan engkau amankan sekeliling aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita tuan-tuan. Kemudian wa anta a'lam bihi, dan engkau lebih mengetahui apa yang hakikat di sisi dia. Nampak? Ini apa yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi dan juga riwayat-riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita nak buat kesimpulannya apa? Khulasah yang kita boleh buat, conclusionnya, sabit riwayat-riwayat daripada Nabi dan sahabat mendoakan si mati selepas daripada dikebumikan. Doa sendiri-sendiri, masing-masing baca.
Apa sahaja doa boleh dibaca, kerana doa ni luas. Doa ni tak semestinya doa ikut Anas, tak semestinya doa ikut Ali. Itu, dan kita tengok doa Ali tak sama dengan doa Anas, tapi apa yang sama? Ali ada konten dia, ada ayat dia. Anas ada ayat dia, tapi poin dia memohon keampunan, dilapangkan kubur, dan minta supaya Tuhan terima segala amalan dia dan rahmati dia. Ayat boleh atur, ayat boleh susun. Takat mana yang tuan-tuan nak susun, susun. Habis cakap tuan-tuan taati, ya Allah tolong ampunlah pak saya ni, tolong rahmatlah dia, apa-apa dosa yang dia ada buat Engkau ampunkanlah, apa-apa baik yang dia ada buat Kau terimalah dia. Dan ya Allah, tidak ada siapa yang boleh tolong dia melainkan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Baliklah kita, tuan-tuan. Si mati tu kalau dia boleh bangkit dan dia boleh bagi tahu kat kita, benda yang paling dia nak dipanjangkan sedikit usia dia untuk dia melakukan kebaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bagilah tempoh barang sedikit untuk aku bangkit bersedekah dan melakukan kebaikan. Tapi dah terputus. Kita yang hidup ni, kita tahu ada satu benda besar yang dia akan tempuh. Sebaik sahaja kita balik, akan ada satu benda besar, fitnah kubur, yang akan dia lalui. Dia mengharapkan bantuan kita buat kali yang terakhir. Apatah lagi kalau dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat amalkan ini. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-10 tentang bagaimana disebut dalam hadis ini datangnya ular 99 kepala menggigit si mati. Walaupun hadis ni dia ada beberapa perbincangan tentang riwayat dia, tapi kita akan tengok apa yang berlaku kepada orang yang sudah mati dengan 99 ekor ular yang dihantar ke dalam kuburnya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.